Wanita ini mengaku sebagai nabi baru zaman ini. Luther, bring her back. You two stay with her. Wait. Assalamualaikum sahabat semua. Bagi yang pertama kali datang ke channel ini, saya Fakri. Dan bagi yang dah subscribe, saya mendoakan kalian dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Hari ini saya ingin berkongsi berkaitan seorang wanita yang berasal dari Los Angeles bernama Tyan Talvi yang mengaku bahawa beliau seorang nabi baru yang mampu menyembuhkan pelbagai penyakit. Beliau yang memiliki 91.4 ribu pengikut di TikTok, 501 ribu pengikut di Instagram dan 25 ribu pengikut di YouTube, berkongsi di media sosialnya menunjukkan kemampuannya dengan menyembuhkan orang yang lumpuh, mengusir roh jahat yang berada dalam tubuh badan seseorang dan menyembuhkan orang yang telah buta. Melalui penerangan beliau di channel YouTube, beliau mempunyai 6 orang anak, merupakan seorang pengacara, model, penasihat penurunan berat badan, pengeluar muzik, penceramah motivasi serta mendakwa beliau sebagai nabi zaman moden. Rata-rata netizen merespon dari videonya mengatakan bahawa perbuatannya itu merupakan satu pembohongan dan netizen meminta beliau untuk pergi ke rumah sakit untuk menyembuhkan pesakit sekiranya beliau benar-benar merupakan utusan Tuhan. Sahabat semua, hakikatnya isu berkaitan nabi palsu ini bukanlah suatu perkara yang baru. Bahkan pada tahun 2022, seorang wanita berbangsa Lebanon yang bernama Maryam Hadid mengundang kemarahan umat Islam apabila mengaku dirinya sebagai nabi wanita pertama. Maryam Hadid yang memiliki 73,000 pengikut pada ketika itu turut menghasilkan video-video penghinaan terhadap agama Islam dengan melakukan aksi solat sambil memakai kostum ala Spiderman berhijab sehingga mendapat 1.1 juta jumlah tontonan. Antara hujah beliau, Maryam mengatakan bahawa tata cara solat yang dilakukan beliau diperolehi melalui mimpi. Dalam satu video yang lain, beliau duduk di atas sejadah sambil membaca Al-Quran dengan memakai kostum berkenaan. Beliau berpendapat bahawa tudung merupakan perhiasan orang Islam yang perlu dipakai orang wanita, namun cara pemakaian dan pemilihan baju terpulang pada individu meskipun digayakan dalam bentuk yang seksi. Beliau juga menawarkan kepada pengikutnya untuk mengajukan apa-apa soalan untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh, apa yang dilakukan oleh beliau jelas-jelas menyimpang dari ajaran Islam yang sebenar. Sahabat semua, dalam Islam, konsep tentang nabi palsu merujuk kepada individu yang mengaku sebagai nabi atau rasul tetapi sebenarnya mereka ini melakukan pendustaan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut ajaran Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa wahyu dan petunjuknya kepada umat manusia. Dan tiada nabi yang wujud selepas wafatan baginda. Al-Quran secara jelas menyatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup segala para nabi dan rasul. Oleh kerana itu, seseorang yang mendakwa sebagai nabi setelah baginda sallallahu alaihi wasallam bertentangan dengan ajaran Islam. Ini disebutkan di dalam Al-Quran. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Maksudnya, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan umatnya tentang munculnya nabi palsu di akhir zaman. Diriwayatkan daripada Sauban radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
La taqumus sa'ah hatta talhaqu qabail min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budul awthan wa innahu sayakunu fi ummati thalathuna kadzabuna kulluhum yaz'umu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Maksudnya, tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah beberapa kelompok daripada umatku mengikuti kaum musyrikin dan sehingga mereka menyembah berhala, dan sesungguhnya akan ada pada umatku 30 orang pendusta. Kesemua mengaku bahawa dia adalah seorang nabi, sedangkan aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi sesudahku. Hadis ini menerangkan peringatan tentang kemunculan nabi palsu di akhir zaman. Ia menegaskan bahawa nabi palsu akan muncul dan orang-orang akan memanggilnya sebagai nabi, tetapi sebenarnya dia tidak memiliki panggilan atau wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Yusuf Al-Wabil berkata, antara tanda-tanda kiamat yang telah kelihatan adalah munculnya para pendusta yang mengaku sebagai nabi. Jumlah mereka menghampiri 30 orang. Sebahagian daripada mereka telah pun muncul pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pada zaman sahabat Nabi, dan orang seperti mereka sentiasa akan muncul. Pada zaman selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada kisah di mana seorang wanita yang bernama Sajah binti Al-Haris yang berbangsa Arab Kristian mengaku sebagai nabi. Sajah memiliki banyak pengikut yang berasal dari sukunya sendiri dan kabilah-kabilah di sekitarnya. Bersama pasukannya, ia memperluas wilayah kekuasaannya hingga tiba di Al-Yamamah dan bertemu dengan seorang lagi nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kazab. Lalu beliau Sajah bernikah dengannya. Setelah Musailamah terbunuh dalam satu peperangan, Sajah kembali bersama sukunya Bani Taghlab dan kembali memeluk Islam. Sahabat semua, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berwaspada dengan dakwaan nabi palsu. Nabi palsu akan seringkali muncul dalam pelbagai zaman dan mencuba memanfaatkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat untuk tujuan peribadi atau kepentingan politik. Mereka mungkin mengaku menerima wahyu, mengubah ajaran agama yang sudah ditetapkan dan menyimpang dari prinsip-prinsip Islam yang murni. Kita sebagai umat Islam diajarkan untuk memiliki kefahaman yang kuat tentang ajaran Islam dan kriteria yang jelas untuk mengenali nabi palsu. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran pemikiran dan ajaran yang menyesatkan. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mendalam serta mengikuti nasihat para alim ulama dan cendekiawan Islam yang memiliki pengetahuan yang luas tentang ajaran Islam. Dalam situasi di mana muncul pelbagai pengakuan mengenai nabi palsu, penting bagi umat Islam untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam yang sudah ditetapkan dan tidak tergoda dengan dakwah-dakwah tersebut. Mereka harus mencari nasihat dari para alim ulama yang dipercayai dan merujuk daripada sumber-sumber Islam untuk mendapatkan kefahaman yang sebenar demi menjaga keimanan kita serta meningkatkan kefahaman kita tentang ajaran Islam agar kita dapat memahaminya dengan jelas. Sekian saja daripada saya. Sekiranya kalian merasakan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like dan share agar orang lain juga beroleh manfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda dengar kami cerita.